Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 25 Ogos 2021. Baik, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Peningkatan kes positif baharu yang dicatat di seluruh negeri menggambarkan masih terdapat kebarangkalian tinggi berlakunya aktiviti ketidakpatuhan SOP yang telah digariskan. Sungguh pun pelbagai saranan dan nasihat telah dilakukan kerajaan. 3,376 kes yang direkodkan semalam juga merupakan angka tertinggi sejak COVID-19 melanda negeri ini. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Majun, daripada jumlah itu 2,094 kes adalah melalui saringan kontak rapat, 784 menerusi saringan bergejala dan 164 daripada kluster-kluster berkaitan. Sejumlah 3,316 kes atau 98.2% berada dalam kategori 1 dan kategori 2, 7 orang dalam kategori 3, seorang dalam kategori 4 dan 10 orang dalam kategori 5. Sementara hampir 65% daripada mereka yang dijangkiti berusia 17 hingga 59 tahun, 19% antara umur 6 hingga 17 tahun, 8.8% antara 1 hingga 5 tahun dan 6.7% merupakan warga emas. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan terdapat satu kluster baharu direkodkan, iaitu kluster Sungai Pin 3 di Kinabatangan. Kluster merupakan jangkitan di tempat kerja, iaitu di sebuah ladang sawit di Mukim Sukau, Kinabatangan. Kes indeks merupakan pekerja ladang wanita yang bergejala sejak 27 Julai dan disahkan positif COVID-19 di Klinik Kesihatan Batu Putih Kinabatangan pada 9 Ogos. Hasil ujian saringan terhadap 83 kontak rapat, 55 dikesan positif. Siasatan sampel COVID-19 dan disinfeksi masih diteruskan di lapangan untuk menilai sebarang jangkitan dan risiko kemungkinan jangkitan lebih meluas kepada pekerja ladang berdekatan yang lain. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Berhenti pentingkan diri dan PK terhadap prosedur operasi standard mampu mengurangkan jangkitan COVID-19. Amalan norma baharu seperti penggunaan pelitup separuh muka, penjarakan fizikal serta penggunaan cecair pembasmi kuman yang disaran kerajaan seharusnya dipandang serius oleh seluruh lapisan masyarakat walaupun sudah lebih setahun negara berhadapan dengan pandemik itu. Ikuti laporan disediakan wartawan Zarifah Munazara Sarip. Terus mematuhi prinsip 3C dan juga 3W dalam kehidupan seharian kita sekarang ni, memandangkan juga sekarang ni kes COVID semakin meningkat. Kalau kita tidak patuh SOP, itu virus itu sendiri tidak akan putuslah, terutama sekali macam pergi suatu tempat tu ke suatu tempat kena sanitize selalu, kena jarak 1 meter. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Rosnani Mudin menjelaskan ketika ini virus COVID-19 telah pun bermutasi. Justeru pematuhan SOP kekal menjadi keutamaan seharian. Kita perlu faham bahawa jangkitan COVID-19 pada masa ini bukan lagi jangkitan yang isolated, yang terpencil. Jangkitan ini sudah merebak di kalangan komuniti. Maksudnya sudah ada lebih ramai orang yang telah dijangkiti COVID yang mungkin tiada pun simptom dan ada yang bersimptom. Jadi cara kita untuk mengekang penyakit ini adalah meningkatkan kesedaran. Kita kena beranggapan bahawa semua individu berisiko untuk memberi jangkitan. Stigma masyarakat kononnya kebal selepas lengkap vaksinasi perlu dikikis kerana telah dibuktikan dalam kajian jangkitan masih boleh berlaku. Kita harus faham bahawa keberkesanan vaksin ini ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 95%. Kita kena faham, apabila kita dapat vaksin ni, tidak semestinya 100% kita tidak kena jangkitan.
masih ada dalam lingkungan mungkin 10 hingga 15% peluang kita untuk dijangkiti. Pembukaan sektor ekonomi pada masa sama berdepan COVID-19 tidak menjadi punca peningkatan kes sekiranya orang awam patuh SOP. Isu kepentingan kesihatan dan ekonomi saling berkait, namun apa yang menjadi keutamaan kini adalah untuk mencari solusi terbaik bagi menyelamatkan nyawa manusia. Perhatian pada masa ini adalah penguatkuasaan peraturan dan juga SOP yang ditetapkan. Justru jangan hanya menunding jari, sedangkan kita sendiri masih memandang remeh peri pentingnya SOP dalam usaha membendung penularan COVID-19. Kalau kita amati nasihat yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia baru-baru ini, pembukaan kemudahan serta pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara disebabkan faktor ekonomi dan bukannya keadaan persekitaran kita ini selamat daripada jangkitan COVID-19. Justru tanggungjawab kita semua untuk tidak leka mematuhi prosedur operasi standard amat penting memutuskan rantaian COVID-19. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Ramai yang tidak pasti mengenai vaksin COVID-19. Dapatkan maklumat sahih mengenai vaksin. Semuanya ada di dalam aplikasi MySejahtera. Proses vaksinasi sangat mudah. Suntikan vaksin tidak menyakitkan. Vaksin adalah selamat. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan vaksin anda. Daftar segera untuk divaksinasi. Lindungi diri, lindungi semua. Yayasan Nur Jauhar terus komited membantu golongan terkesan COVID-19 khususnya penduduk di kawasan pedalaman. Sumbangan disalur menerusi sukarelawan yayasan berkenaan. Pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Kolonel Haji Alhamra Tun Juhar menjelaskan bantuan juga akan diserahkan ketika program turun padang pihaknya untuk menyantuni akar umbi. Sejak permulaan pandemik COVID-19 ini ataupun pada PKP fasa pertama, kita telah memberi sumbangan-sumbangan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan pertolongan. Kita telah pergi ke daerah-daerah dengan bantuan-bantuan sukarelawan kita di setiap daerah tersebut untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan. Menurutnya, penyerahan bantuan kepada golongan memerlukan merupakan antara visi dan misi Yayasan Nur Jauhar. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas penyerahan 100 bakul makanan kepada anggota keselamatan dan petugas istana di Kota Kinabalu. Turut hadir penaung Yayasan Nur Jauhar, Tuan Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Dalam pada itu, Alhamra turut mengajak rakyat agar terus mematuhi SOP dan berperanan membantu kerajaan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sebuah pusat kecemerlangan wanita bakal diwujudkan Majlis Amanah Rakyat MARA di Universiti Kuala Lumpur UniKL di Ibu Negara. Perkara ini telah pun dibincangkan bersama Presiden UniKL Datuk Dr. Rozia Omar. Menurut pengerusi MARA, Datuk Aziza Muhammad Dun, ia kini dalam fasa penuh pelaksanaan dan dijangka dilancarkan dalam masa terdekat. Pusat tersebut antara lain dapat meningkatkan lagi kemahiran usahawan wanita domestik agar berupaya mencapai tahap global. Sekarang pun sudah dikenal pasti bagaimana kita melaksanakannya, dan ini akan merupakan satu center yang juga akan membantu kaum wanita dalam negara kita Malaysia untuk mempertingkatkan lagi penglibatan mereka dalam pelbagai bidang. Bidang leadership terutama sekali di dalam bidang keusahawanan.
Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Datuk Azizah optimis pewujudannya juga akan melahirkan lebih ramai pakej usahawan wanita yang mempunyai kriteria kepimpinan serta keusahawanan tinggi melalui tawaran pengkhususan yang akan diberikan pusat tersebut. UniKL merupakan universiti milik penuh. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gebilang. Bersamalah berdoa agar negara segera pulih dari wabak COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Sabah tanah airku tercinta, bersatu padu serta merdeka. Negeriku yang aman harmoni, transformasi kecapi dinikmati. Satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua.